bab 9 garis lurus, semua contoh buku teks. Okey. Mula-mula garis lurus lah. So garis lurus ni apa? Garis lurus ni kita tahulah garis lurus sama ada dia menaik atau menurun. Paling penting bab ni kena ingat dia punya bentuk arm. Kalau garis lurus dia mesti y sama dengan mx tambah c. Ni kita panggil bentuk arm. Okey. Di mana m ialah dia punya kecerunan dan c ialah dia punya pintasan y. Ni bentuk arm. Biasanya kalau nak tahu kecerunan ataupun pintasan y, cara paling senang kita susun balik dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey. Jadi kita tengok A ni. A kita y sama dengan 2x tambah 9. Kita kena buat dalam bentuk arm baru nampak kan. Tengok. Kita letak bentuk arm bawah dia. Y sama dengan mx tambah c. Nampak tak? Dia nak kecerunan dengan pintasan. So kita nampak 2 ni sama tempat dengan m. Okey. 9 ni sama tempat dengan c. Jadi untuk A kita tahu m sama dengan 2, c sama dengan 9. Di mana m ialah kecerunan. Jadi kita tahu kecerunan dia sama dengan 2. Dia punya pintasan y sama dengan berapa? 9. Dia susun bentuk ni. Kita nak susun bentuk macam ni. Nampak tak? Apa yang kat sini y mesti dekat depan. Lepas tu depan y ni 1. Depan y 1, y mesti dekat depan. Kita kena susun bentuk macam ni, baru kita boleh banding macam ni. Okey, kalau tengok yang ni 3y sama dengan negatif 2x tambah 12. Kalau tengok belakang ni, yang ni dah mx tambah c, betul? Tapi bentuk arm y ni mesti y je. Maksudnya depan y ni 1 kan. Kalau 1y, kita tak tulis dia punya nombor ni. Sekarang y kita ni ada 3. So kita tak nak 3 ni, kita nak y. Apa kita perlu buat? Bahagi semua dengan 3. 3y bahagi 3, negatif 2 bahagi 3, negatif 2x bahagi 3 sama juga dengan negatif 2 per 3x lah. Tambah 12 per 3. Semua bahagi 3. Sebab kenapa kita nak dapat y je? Sekarang y sama dengan negatif 2 per 3x. 12 bahagi 3 dapat 4. Nampak tak? Kita tengok balik kita punya bentuk arm. Sama tak? Sama, y je kat depan. Lepas tu ada nombor, ada x, tambah ada nombor lagi. Betul? Jadi kita tulis y sama dengan mx tambah c. Di mana kita nampak ni sama tempat dengan m, yang ni sama tempat dengan c. Jadi kita tahu m ni ialah kecerunan. Jadi kita tahu kecerunan dia sama dengan negatif 2 per 3. Nampak negatif? Jangan tinggal pula negatif. Dan dia punya pintasan y ialah 4. Okey. Apa beza? Okey. Kecerunan ni kita dah belajar kan, kalau dia menaik, kecerunan dia positif. Kalau dia menurun, kecerunan dia negatif. Ni patutnya bila kita tengok graf tu kita dah tahu. Kalau dia menaik, m dia patut positif. Kalau dia menurun, m patut negatif. Kalau kita kira-kira, contoh yang ada gambar, kira-kira dia menaik tapi dapat negatif. Maksudnya ada salah kira dekat situ. Kena check balik. So yang paling penting dekat sini ialah inilah dia punya bentuk arm. Kena hafal lah benda ni. Okay. Okay. Ni kalau dalam buku teks punya jawapan lah, dia kata tentukan kecerunan kan. Ni apa yang dia nak tadi. So dia sama juga. Dia buat apa? Dia bandingkan dengan y sama dengan mx tambah c. Kenapa? Sebab ni lah bentuk arm. Jadikan dia y sama dengan mx tambah c, baru kita senang nak bandingkan. Okay. So ni sama, dia bandingkan, dia dapat kecerunan 2, pintasan y2. Yang bawah ni pula kita nak jadikan y sama dengan mx tambah c.
Y ni mesti 1Y. Sekarang kita ada 3Y. Jadi semua bahagi dengan 3 supaya dapat jadikan bentuk arm. Kenapa tujuan kita ni kita nak samakan? So bila kita boleh samakan macam saya buat tadi, baru kita nampak mana M, mana pintasan Y. Okey. Okey, contoh 2. Nyatakan nilai H bagi graf garis lurus di bawah. Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Okey, sekarang ni Y sama dengan H. Y sama dengan H maksudnya apa nilai Y? Kita tahu dekat bawah ni nampak paksi X ni Y sama dengan 0. Jadi kalau kita tahu jarak ni, kita boleh tahu H kita ni berapa. Okey, kalau kita tengok balik, sini negatif 2, 6. Sini 3, 6. Kalau 3, 6 dah sah-sah. Yang ni 6 atas daripada Y sama dengan 0 kan? Sebab koordinat kita ni, yang ni koordinat X, ni koordinat Y. Koordinat ni kita tahu daripada paksi. Okey, daripada paksi X jarak dia 6, baru kita boleh dapat 6. Nampak tak? Ni 6, yang ni pun 6. Jadi kita tahu kita punya Y sama dengan H. Kan? Y sama dengan H, so Y sama dengan 6. Okey, dia kata apa alasan kita? Alasan kita sebab dia berjarak 6 unit dari paksi X. Kenapa kita tahu dekat paksi X ni Y sama dengan 0? Bila jarak dia 6 dari paksi Y, jadi semua yang atas garis ni akan jadi 6, 6, 6. Nampak? Kita boleh tengok daripada koordinat lain ataupun semua koordinat lain atas garis ni ialah 6. Koordinat Y. Okey. Okey, untuk B pula H. Sekarang H ni menegak. Kalau kita tahu benda ni semua kita tengok dari paksi tau. Kalau X kita tengok dari paksi Y. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok Y, kita tengok dari paksi X, jarak dari paksi X. Kalau X kita tengok dari paksi Y. So ni X sama dengan H, betul? So nampak, ni dah nampak 4 dekat sini. Oh, sini pun ada 6, tak perasan Okey, so sama juga. So sini 4, jarak dia daripada paksi Y 4. Jadi bila jarak dia 4, X sama dengan H kat sini, di mana X sama dengan 4. Kenapa? Sebab jarak X sama dengan H dari paksi Y adalah 4 unit. Okey, saya lupa. Kita tahu kan, kalau kita ada graf macam ni, kalau kita pergi sebelah kanan, positif, betul? Sini kawasan, kalau kita pergi kalau kita pergi kanan, positif. Kalau kita sebelah kiri, negatif. Sama juga, kalau kita ke atas, positif untuk Y. Kalau turun, negatif untuk Y. So sekarang ni hati-hatilah, ni dia sebelah kanan, betul? Berjarak 9 unit dari berjarak 6 unit dari paksi Y dan berada di atas paksi X. Dia berada dekat atas paksi X. Jarak dia 6. Dia atas paksi X. Sebab tu Y sama dengan 6. Kalau jarak dia 6, tapi dekat bawah paksi X, dia dah jadi negatif 6. Macam tu. Okay. So, yang ni pun sama. Jarak dia 4 unit. Dan berada di sebelah kanan. Dia ada dekat sebelah kanan paksi Y. Sebab tu, X sama dengan 4. Kalau dia 4 unit, dekat sebelah kiri, dia dah jadi negatif
4. Okay. Ni kenapa nak tahu? Mula-mula kita tengok jarak dari paksi. Kalau untuk Y, kita tengok jarak dari paksi X. Kalau untuk X, kita tengok jarak dari paksi Y. Nampak tak? Bila Y, garis melintang. Nampak dia punya ni. Bila X ni, garis menegak. Dan kita boleh nampak juga, okay, nampak tak garis Y ni? Garis Y ni, dia selari dengan paksi X. Kenapa selari? Nampak dia kecerunan dia sama dengan, nampak? Yang ni pun sama. Bila Y dia selari, nampak? Ni selari dengan paksi Y. Kenapa selari? Nampak kecerunan sama. Bila cakap pasal selari, kita tengah cakap pasal kecerunan. Okey. So, yang ni yang buku teks lah. Dia kata nyatakan nilai H bagi graf garis lurus, nyatakan alasan. Okey, yang ni dia kata H sama dengan 6. So, dia kata ni H sama dengan 6 kerana garis lurus Y sama dengan 6 sentiasa berjarak 6 unit dari paksi X. So, betul lah ni 6 unit. Okey. So, sebenarnya saya rasa ni pun kena mention lah. Kiri ke kanan, sebab kiri dengan kanan boleh membezakan. Contoh dia kata berjarak 6 unit. Kalau kat atas 6 unit, dekat bawah pun boleh 6 unit. Tapi kalau 6 unit dekat bawah, Y dah jadi negatif 6. Cukuplah. Okay. Ni tapi kita pun mungkin dia assume benda ni memang kawasan positif. So patut dapat positif lah. Okay. So yang ni pun samalah. Jarak daripada paksi Y ni 4. So bila jarak dia 4 daripada paksi Y, H dia sama dengan 4 lah. Ni pun samalah. Ni bukan Y sama, okay, Y sama dengan 6 sebab Y sama dengan H. Y sama dengan 6. So H pun sama dengan 6. Okay. 3. Tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk Y per A tambah Y per B sama dengan 1. Okay. Sekarang dan Y sama dengan MX tambah C. Jadi bentuk garis lurus ni kita boleh tunjuk, jawapan kita ni boleh jadi dalam banyak bentuk. Dia sama je sebenarnya. Bila kita pusing-pusing dapat nilai tu juga. Cuma tak kisah. Kalau jawapan akhir tu contoh kita nak buat dalam bentuk ni boleh, nak buat dalam bentuk ni boleh. Ada bentuk lagi satu nanti. Okey. Asalkan betul lah. Maksudnya kalau dalam bentuk ni dapat jawapan betul, dalam bentuk ni pun patut dapat jawapan yang betul lah. Okey. Kalau tengok A ni, 2X tambah 3Y sama dengan 12. Okey. Kalau kita tengok nampak bawah ni, per A per B sama dengan 1. Apa kata kunci dia? Bila dalam bentuk ni kita kena tahu kata kunci macam mana. Okay, nampak? X per A, Y per B sama dengan 1. Kalau kita tengok A dengan B ni ialah nombor yang tak kisah nombor apa. Yang penting belakang mesti 1. Nampak ni. Ni belakang mesti 1. X dengan Y dekat depan, belakang dia mesti 1. Jadi macam mana nak jadikan belakang ni 1? So kita ada 12. Macam mana nak jadikan 12 1? Kena bahagi 12. So 12 kita bahagi semua dengan 12 sebab nak jadikan belakang dia ni 1. Okay, ni kena ingat bentuk ni. Okay. So sekarang bila belakang dah bahagi 12, ni pun kena bahagi 12 lah. Okay, tambah depan pun 2x bahagi 12. Okay, jadi 2x bahagi 12 kita boleh kecilkan 1 per 6. 1x per 6 sama juga dengan x per 6. Okay. 3y bahagi 12. 3 bahagi 12 boleh kecilkan, bahagi sifir 3 dapat 1, 4. So,
1y per 4 sama juga dengan y per 4. 12 bahagi 12 dapat 1. Jadi kita tengok bentuk dah sama. Dia dah x per a tambah y per b, nampak? Inilah a kita, inilah b kita, ni 1. Bentuk ni kena ingat keyword. Keyword dia apa? Belakang 1. Jadi mesti belakang 1, x depan, y lepas dia, dah jadi bentuk ni. Okey. Sekarang kita nak buat yang ni pula. Y sama dengan mx tambah c. Apa kata kunci dia? Depan ni mesti y. Y je, lepas tu ada yang ada x, lepas tu yang tak ada x. Yang penting dia mesti y je dan depan y ni mesti 1. So kita susun dulu, bagi y je kat depan. Okay. So sekarang ni nampak 3x tolak 5y sama dengan 15. Okay. Saya nak y ni nampak positif, so saya bawa dia pergi sebelah kanan. Bila y dah pergi belah kanan, kita nak y je, yang ni pindah belah kiri. Negatif 5y, bila dah pindah belah kanan, jadi positif 5y, betul? 15 dah pindah, jadi kawasan ni ada 3x mula-mula. Bila 15 ni pindah, dia jadi negatif 15. Kenapa susun macam ni siap-siap? Sebab mx tambah c. Okay. Kita dah susun macam ni kan? Sekarang y kita ni nak 1. Macam mana nak jadikan y ni 1? Oh, ni b tak apa. Macam mana nak jadikan y ni 1? Jadi nak jadikan y ni 1, bahagi dengan 5. 5y bahagi 5 dapat y. Sini 3x kena bahagi 5 juga. 15 pun bahagi 5. Jadi 5 bahagi 5, 1. 3 per 5x tolak 3. Nampak? Kita dah dapat bentuk y sama dengan mx tambah c. Jadi apa dia punya ni? Keyword lah. Maksudnya kena tahu apa kena buat. Yang ni kita nak 1y. Yang ni kita nak jadikan dia 1. Okay. So yang ni tadi jadikan dia y sama dengan mx tambah c kan. Untuk a tak buat lagi, lupa. So kita ada yang ni tadi. Kita nak y je kat depan. Jadi 3y ni kita kekalkan. Kita bawa 2x pergi belakang. Jadi 3y sama dengan 2x positif 2x. Bila kita bawa pergi belakang, jadi negatif 2x. 12 ni memang kat sini, jadi tambah 12. Ingat kata kunci dia y nak 1 je. Jadi nak jadikan 1y kena bahagi 3. Semua bahagi 3. 3y bahagi 3 dapat y. Jadi negatif 2 per 3x. 12 bahagi 3 dapat 4. Y sama dengan mx tambah c. M dia negatif 2 per 3. C dia 4. Okay. Jadi untuk B ni pula, kita nak bentuk yang ni kan. Bila bentuk yang ni, apa tadi kata kunci dia? 1. X dengan y depan sama dengan nombor. Lepas tu jadikan 1. Okay. So yang ni x dengan y dah dekat depan, betul? 3x tolak 5y sama dengan 15. Sekarang belakang nak jadi 1. Macam mana nak jadi 1? Kita bahagi dengan 15. Betul? Sini pun bahagi 15. Sini pun bahagi 15. 3 dengan 15 boleh kecilkan, betul? Sifar 3 dapat 1, dapat 5. Sini x per 5. 5 dengan 15 pun boleh kecilkan. Jadi bahagi sifar 5 dapat y. Bahagi 5 dapat 3. Sama dengan 1. Nampak? Kita dah dapat bentuk dia. X per a. Okay, ni simbol tak apa tolak. Y per b sama dengan 1. Okay. So ni pun y sama dengan mx tambah c. Yang ni pun nampak. So yang ni lah kena ingat. Ni belakang mesti 1. Ni y. Kita susun dulu ikut turutan. So mula-mula apa yang kita buat, kita susun dulu. Lepas kita susun, kita jadikan 1. Ni jadikan y ni 1. Yang ni jadikan belakang ni 1. Okey. So ni dalam buku teks lah dia kata tukarkan persamaan. Okey, yang ni.
So sama juga dia kata bahagi dengan 12. Ni samalah, kenapa dia bahagikan 12? Sebab dia nak jadikan belakang ni 1. So bila dia bahagi, belakang tu dapat. Okey, yang ni pun sama macam saya buat lah. Dia bawa Y dulu, dia susun dulu, bagi Y dekat depan. Y ni nak 1, nak jadikan Y ni 1, dia bahagi semua dengan 3, jadi dapatlah. Ni pun sama, mula-mula susun dulu kan, X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dia susun dulu X dengan Y dekat depan, baru jadikan 1. Kalau Y sama dengan MX tambah C pun sama dulu. Kita susun dulu ikut kedudukan. Maksudnya Y dekat depan yang ada X, yang ada nombor je. Kemudian baru kita jadikan Y ni 1. Bukan Y sama dengan 1, okey, tapi depan Y ni 1Y lah. Ya Allah. Okey, contoh 4, tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk AX tambah Alhamdulillah. Okey, contoh 4, tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk AX tambah BY sama dengan C dan Y sama dengan MX tambah C. Ni kita dah buat tadi dekat contoh 4, Y sama dengan MX tambah C kan. Kita susun dulu. Lepas tu Y ni kita jadikan 1Y. Okey, ni. So, susun. Kita jadikan 1Y. Kalau yang ni macam mana? So, yang ni AX tambah BY sama dengan C. Okay. Kalau yang ni sama kan, before ni kita kena ingat dia maksudnya tiada pecahan. Dia tak nak ada pecahan. Kita susun AX tambah BY sama dengan nombor. Lepas tu kita hilangkan pecahan. So, 1 kita susun. Kedua kita hilangkan pecahan. Tiada pecahan atau kita hilangkan dia punya pecahan. Okay, macam mana nak hilangkan pecahan? Kita darab kalau ada pecahan. Okay, kita tunjuk dulu macam mana. Okay, untuk A tadi, kita nak susun Y sama dengan MX tambah C kan? Kita susun dulu. Okay, X per 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. Kita susun Y mesti dekat depan. Okay, kita nak Y je dekat depan. Selain Y ni, bawa pergi belakang. Y per 3 sama dengan X per 6 bawa pergi belakang. Dia positif kan, bawa pergi belakang jadi negatif. So, 1 ni memang dekat sini tambah 1. Kenapa saya susun sini siap-siap? Nak bawa pergi belakang pun boleh. Tapi nanti next step kena bawa pergi depan balik. Kenapa? Kalau tengok Y sama dengan MX. Ada X dulu dekat depan. Okay. Dah dapat yang ni. Okay. So, sekarang kita nak buat Y sama dengan MX tambah C, betul? Dia mesti 1Y. Macam mana nak jadikan 1Y? Kita ada per dengan 3. Nak jadikan 1Y, kena darab 3. Kenapa darab 3? Bila 3 dengan 3 boleh potong. Bila depan darab 3, semua kena darab 3. Nampak? Jadi, sini jadi Y. Bila 6 dengan 3, kita boleh potong jadi 2. Nampak? Negatif X per 2. 1 darab 3 dapat 3. Jadi kita jadi negatif X per 2 sama juga dengan negatif 1 per 2X tambah 3. Kenapa nak keluarkan? Sebab nak nampak M ni berapa. M dia negatif 1 per 2. Jadi ni ialah kita punya bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay. Nampak tak? M dia negatif 1 per 2. Okay, ni baru yang ni. Sekarang kita nak AX tambah BY sama dengan C. Okay. X per 6 tambah Y per 3 sama dengan 1. Bila macam ni nampak X dekat depan, Y dekat depan, belakang dia nombor.
Dah betul X depan, Y depan nombor. Sekarang kita nak kena hilangkan pecahan. Macam mana nak hilangkan pecahan? Kita tengok. Kalau darab dengan 6, semua pecahan dah boleh hilang, betul? Darab 6. Darab 6. So 6 dengan 6 boleh potong, dapat X je. 3 dengan 6, 6 bahagi 3 dapat 2. Sama dengan 1 darab 6 dapat 6. Nampak tak? AX tambah BY sama dengan C. Kenapa X ni X je? A dia sebenarnya 1 lah. Tapi kita tak payah tulis 1X ni. Semua orang tahu 1X sama dengan X. Okay. So, X tambah 2Y sama dengan 6. Ataupun AX tambah BY sama dengan C. So, macam ni lah soalan ni, kena ingat keyword. Nak buat yang mana dulu? So, yang ni keyword dia 1Y. Yang ni keyword dia kita tak nak ada pecahan. Right. So, A dah settle. Okay, kalau B, negatif X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Nak buat yang mana dulu? Kita buat yang tak ada pecahan dulu. So, kita nak tukarkan AX tambah BY sama dengan C. Kalau tengok, dia memang dah X dekat depan, Y dekat depan, ada satu nombor dekat belakang. Betul? Sekarang, kita dah susun. Kita nak hilangkan pecahan. Macam mana nak hilangkan pecahan? Okay, tengok. Yang paling besar pecahan ni 4. Kita darab dengan 4. Kita darab, kalau tak semestinya kita darab dengan 4. Dia sebenarnya macam ni lah. Kita nak hilangkan dia, kita guna gandaan sepunya terkecil. Macam 2 dengan 4. 2. So, ni 1. 4 bahagi 2. 2. So, 1 lagi. 2. Sorry, ni 2. So, 2 bahagi 2, 1. Kita buat sampai dapat 1, 1. Jadi, gandaan sepunya terkecil dia 4. Jadi, kita tahu 2, 2 ni ada yang gandaan sepunya yang paling kecil 4. Kalau kita darab dengan 4, automatik mesti boleh lah. So, darab 4. Jadi, dapat 2. Sini 2. Jangan lupa negatif. Negatif 2X tambah Y darab 4. Kini potong-potong jadi Y sama dengan 4. Okey. Yang ni dah jadi, nampak? AX tambah BY sama dengan C. Sekarang nak jadikan Y sama dengan MX tambah C. Okay. So, sekarang tadi negatif X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Kita nak Y je kat depan, kita bawa benda ni pergi belakang. Okay, so Y per 4 sama dengan, dia negatif X per 2 kan. Bila negatif X per 2, bawa pergi belakang, dia jadi positif X per 2. 1 ni memang dekat sini, 1. So, dah susun, kita nak jadikan 1Y. Macam mana nak jadikan 1Y? Nak jadikan 1Y, kena darab dengan 4. Hapuskan pecahan ni. Okay, so ni pun darab 4, ni pun darab 4. Boleh potong, dapat Y. So, 2 dengan 4 boleh potong, jadi 2. 1 darab 4 dapat 4. Nampak? So, kita dah dapat Y sama dengan MX tambah C. So, kena ingatlah benda ni. 1, 2. Dengan yang contoh nombor 3 tadi, yang ni lah. Ni jadikan 1. Nampak? Okay. So, okay, ni samalah persamaan garis lurus kepada bentuk yang ni dan yang ni. So, ni penyelesaian dia. Dia buat yang mana dulu ni? Okay, so yang ni dia nak buat AX. So, yang mula-mula dia buat AX tambah BY sama dengan C. Kita tengok. Yang ni dengan yang ni memang dah tersusun. So, ni dia samakan penyebut. Okay, ni pun boleh, tak ada masalah. Nak samakan penyebut, darab terus, boleh. Ataupun kita guna gandaan sepunya terkecil pun boleh. Gandaan sepunya terkecil yang paling senang lah sebenarnya. Sebab 6 dengan 3, kita boleh bahagi 2 kan. Dapat 3, 3, 3, dapat 1, 1. So, gandaan sepunya terkecil dia 6.
Kita tahu kalau kita darab dengan 6, kita dah tak payah kecilkan. Macam ni, kita boleh je nak buat macam ni. Kita nak samakan penyebut dulu kan. Jadi 18. Tapi nampak tak? 3x tambah 6y sama dengan 18. Kita kena kecilkan jadi x tambah 2y sama dengan 16. Okay. Gandaan sepunya terkecil. Kita tahu yang ni, gandaan sepunya terkecil dia ialah 6. Jadi semua gandaan 6 boleh menghilangkan penyebut. 6, 12, 18. Cuma kita ambil yang paling kecil. Sebab ni lah kita malas nak bahagikan lagi. Kena bahagikan lah kalau dapat macam ni. Alright. So yang ni pun sama. Samalah macam apa saya buat. Dia bawa y dulu pergi depan. Lepas bawa y. Yang ni nampak dia darab dengan 3. Kenapa? Sebab nak hilangkan penyebut. So dapat jawapan. Yang ni pun samalah. Apa yang dia buat sama. Dia samakan penyebut. Ni dia samakan penyebut. Tak kisah nak samakan penyebut dulu atau tak. Yang penting kena hilangkan pecahan. So ni lah tadi. Hilangkan pecahan. Tapi yang ni gandaan sepunya terkecil. Kalau tak tahu buat, boleh je darab je dia punya pecahan. Samakan penyebut. Lepas tu dapat yang macam ni, kecilkan balik. Alright. So ni pun samalah, y sama dengan mx tambah c. Kita bawa y pergi depan. Lepas tu kita kena make sure y ni jadi 1y. Nampak macam laju kan? Okay. Okay. Contoh 5, tukarkan persamaan garis lurus berikut kepada bentuk yang ni dan yang ni. Okey. Sekarang ax tambah by sama dengan c. Saya dah tunjukkan sebelum ni, kalau bentuk ni kita tak nak ada pecahan. So kita susun, kita buang pecahan. Okey. Kalau untuk yang ni x per a tambah y per b sama dengan 1. Kalau yang ni kita susun dulu, belakang nak ada 1. So yang ni kita hilangkan, kita susun hilangkan pecahan. Yang ni kita susun belakang ni jadikan 1. Okey. Jadi y sama dengan negatif 2x tambah 8. Okey. So kita susun dalam bentuk ni dulu. ax tambah by sama dengan c. Kalau tengok depan ni ax, x dulu, lepas tu y, baru ada nombor dekat belakang, betul? So x ni bawa pergi depan. Negatif 2x bawa pergi depan, jadi positif 2x tambah y sama dengan 8. Nampak? Kita dah susun macam ni. Lepas tu kita tengok yang ni ax tambah by sama dengan c. Kita dah dapat benda tu. Kalau kita boleh kecilkan, kita kecilkan. Kalau tak boleh kecilkan, dan itulah jawapan dia. So ni lah jawapan dia. Okey, dah tak boleh kecilkan kan. Okey, so ni ax tambah by sama dengan c. Kenapa y ni by? B ni sama dengan 1 lah. 1y sama dengan y. Okey. Alright, so ni yang first. Lagi satu, y sama dengan negatif 2x tambah 8. Kita nak tukar bentuk ni. Nampak? Kalau bentuk ni, x dengan y dekat depan, belakang dia 1. So, sama. Yang macam ni kita dah susun tadi. So, 2x tambah y sama dengan 8. Okay, yang ni kan? Kita susun. Belakang mesti 1. Macam mana nak jadikan belakang 1? Bahagi 8, bahagi 8, bahagi 8. Kenapa 8? Sebab 8 bahagi 8 dapat 1. Nampak? So, ni dapat y per 8. 2 dengan 8 boleh kecilkan. Jadi, x per 4. Okay. So, dapatlah dia punya. Yang ni dah settle. Okay. So, untuk B, y sama dengan 3x tambah 6. Nak bentuk ax tambah by sama dengan c, betul? X ni kita kena dekat depan. Sebab ax dulu.
3x. Bila bawa pergi depan, jadi negatif 3x. Y ni memang dah kawasan ni, tambah Y sama dengan belakang ni ialah 6. So, inilah bentuk AX tambah BY sama dengan C. Kalau boleh kecilkan, kita kecilkan. Kalau tak boleh kecilkan, itulah jawapan dia. Okey. Lepas tu kita nak susun dalam bentuk ni. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Mula-mula kena samakan. X dekat depan, lepas tu Y, lepas tu 1. Nampak? X memang kat depan, lepas tu Y sama dengan belakang ni. So, negatif 3X tambah Y sama dengan 6. So, untuk bentuk ni, belakang mesti 1. Nak jadikan 1, kena bahagi 6. Sebab 6 bahagi 6, kita dapat 1. Bahagi 6, bahagi 6. So, yang ni kita dapat negatif X per 2 tambah Y per 6 sama dengan 1. Nampak? Jadi, kita dah susun dalam bentuk macam ni. Tapi, atas ni X kan? Negatif X per 2 sama juga X per negatif 2 tambah Y per 6 sama dengan 1. Okey. Okay, so inilah buku teks pun sama juga. So, dia nak bentuk ni. So, AX tambah BY sama dengan C. Tengok je bentuk ni, kita tahu tiada penyebut. Kalau ada penyebut, kita kena buang penyebut tu. Sama ada kita samakan penyebut ataupun kita guna ganda answer punya terkecil lah. Okay. So, ni samalah. Dia nak susun macam ni, dia just susun depan X, Y, C. Okay. So, yang ni pun sama. Bila nak tunjuk bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1, belakang ni 1. Jadi, apa dia buat? Nampak dia bahagikan yang belakang ni dengan 8. Sebab nak jadikan 1. Okay. Jadi, B ni pun samalah. Apa yang dia buat, dia susun. Yang ni nampak tak ada penyebut, dan yang ni pun sama, dia susun macam ni. Dia tinggal macam ni je pun boleh. Nak terus X per negatif A tambah Y per 6 sama dengan 1 pun boleh. Okay. Ni boleh tinggal macam ni. Biasa tinggal macam ni. Tapi contoh kalau soalan tu tanya bawah ni A ni berapa, negatif A lah. Okay. Alright. So, contoh 6. Tentukan sama ada titik P terletak pada garis yang diberikan ataupun tidak. So, kita tahu garis lurus ni bentuk arm dia Y sama dengan MX tambah C. Memang kita boleh tunjukkan jawapan dalam bentuk lain kan. Kita boleh tunjuk dalam X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ataupun AX tambah BY sama dengan C. Tapi bentuk arm yang paling kena tahu untuk dapat jawapan ialah benda ni. Sebab bila kita buat macam ni, kita boleh terus tahu kecerunan dengan pintasan Y. Tapi jawapan akhir nak tinggalkan macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni boleh. Tapi untuk cari kecerunan dengan pintasan Y, mesti kena buat Y sama dengan MX tambah C. Okay. Kalau tengok sekarang Y sama dengan MX tambah C. Bila kita dekat satu garis tu, ni garis contoh ni kita punya garis Y sama dengan MX tambah C. Semua titik-titik ni mesti memenuhi persamaan ni. Di mana bila kita masukkan X dengan Y, kita mesti semua ni sepanjang garis ni dapat persamaan yang sama. Okey. Kalau kita tengok sekarang ni. Macam A dia dah bagi Y sama dengan 3X tambah 3X tambah 2. Okey, 3X tambah 2. So, dia bagi titik dia P 2 per 8. Dia nak check 28 ni, koordinat ni atas garis ni ke tak. Kita tengok ni 3 ni positif. Bila positif, ni kecerunan kan. Kecerunan saya kata kalau positif dia menaik lah lebih kurang. So, P28, ada tanya adakah P28 ni atas garis ni. Macam mana kita nak tahu? Kalau kita nak tahu, kita kena
gantikan. So, kita ada Y sama dengan 3X tambah 2. Jadi, bila kita gantikan, kiri dengan kanan mesti sama. Okay, sekarang P ni 28 ni. Ini ialah koordinat X. Ini ialah koordinat Y. Y dia ialah 8. Okay, sama dengan 3. X ialah 2. Tambah 2. Jadi, kita tengok dia memenuhi persamaan. Jadi ini ialah terletak. So ni atas garis lurus lah. Okey. Okey, sinilah. So, kalau B ni 3X tolak 2Y sama dengan 12. Okey. Kan dia boleh jadi 3 ni. Dia yang penting kiri dengan kanan mesti sama. Yang ni nak gantikan terus pun boleh. Okey. Jadi, sekarang ni kita tengok P dia negatif 4, 2. Kita tahu ni X ni Y. So, kita ganti. 3, X kita negatif 4, tolak 2, Y kita ialah 2. Sini patut dapat 12, betul? Ni negatif 12 tolak 4. So, negatif 12 tolak 4 dapat negatif 16. Negatif 16 tak sama dengan 12. Jadi, bila dia atas garis lurus, dia mesti memenuhi persamaan. Kiri kanan mesti sama. Tak kisahlah 3 bentuk ni. Kalau kita susun balik pun mesti sama kiri kanan. Bila tak sama macam ni, jadi kita tahu P ni tidak terletak atas garis lurus. Okey. Okey. So, C X per 3 tambah Y per 2 sama dengan 1. Jadi P ni 6 negatif 2. So kita gantikan. Sini X, sini Y. X ni 6 per 3 tambah Y kita negatif 2 per 2. Kita cek sama tak dengan 1. 6 bahagi 3 apa? 2. Negatif 2 bahagi 2 jadi negatif 1. Jadi 2 tolak 1. Nampak tak? Kiri dengan kanan sama. Bila sama, maksudnya kita kata memenuhi persamaan. Boleh guna 3 ni. Mana-mana. So, nampak bentuk ni boleh. Bentuk ni boleh. Bentuk ni boleh. So, dia memang dah bentuk ni. Kita just gantikan je lah. Kalau nak tukar jadi bentuk lain, lepas tu baru ganti pun, still akan dapat jawapan sama lah. Maksudnya, jawapan sama tu apa? Dia patut memenuhi persamaan untuk yang atas garis tu. Okey. So ni betul, ni memenuhi persamaan. Okey, kalau D 2Y sama dengan negatif 5X tambah 7, P ni 4, 3. So sama. Okey. Kalau tengok ni, yang ni tak follow kan benda ni. Tapi still sama juga. Kalau kita ganti pun boleh. Mana-mana kita boleh ganti asalkan kiri dengan kanan sama. Kalau nak buat dulu, okey kita tunjuk Kalau nak jadikan Y sama dengan MX tambah C, semua kena bahagi 2 kan. Bila bahagi 2, kita jadi Y sama dengan negatif 5 per 2X tambah 7 per 2. Nampak? Semua bahagi 2. Jadi macam ni kan. Bila kita ganti, ni X, ni Y. Y dia ialah 3, negatif 5 per 2, X dia ialah 4, tambah 7 per 2. So, sama tak? So, yang ni, 2 dengan 4 jadi 2. So, negatif 5 darab 2, negatif 10. Tambah 7 bahagi 2 dapat berapa? 3.5. So, dah sasar negatif 10 tambah 3.5 dapat negatif 6.5, tak sama. Jadi, tak memenuhi persamaan. Yang ni pun, kalau kita ganti terus pun, maksudnya memang tak memenuhi. Okay, 2Y ialah 3.
Negatif 5x ialah 4 tambah 7. 6 sama dengan negatif 20 tambah 7, negatif 13. Jadi tak memenuhi persamaan. Jadi nak tahu terletak ataupun tidak, dia mesti memenuhi persamaan. Ataupun dia punya kiri sama dengan kanan persamaan. Sebelah kiri mesti sama dengan sebelah kanan, baru dia memenuhi persamaan. Kalau tak sama, dia tidak memenuhi persamaan, maka dia bukan atas garis lurus. So yang ni bukan atas garis lurus yang dia bagi. Yang ni atas garis lurus. Yang ni penting, yang paling penting dia memenuhi persamaan je. Tak payah tukar bentuk ni pun tak apa. Bukan pun tak apa, memang tak apa. Kita just ganti, penting kiri kanan sama. Okey. Ni kalau dia atas terletak pada garis lurus. Okay, so ni yang jawapan buku teks lah, sama. Ni pun sama, nampak kiri dengan kanan. Dia bandingkan kiri dengan kanan. Bila ganti sama, maksudnya terletak atas garis lurus yang dia bagi. Bila dia masukkan kiri kanan tak sama, automatik tidak terletak pada garis lurus yang dia bagi. Okay, kalau yang ni sama, automatik terletak pada garis lurus. Dan bila tak sama, tidak terletaklah. Dia patut memenuhi persamaan. Dia mesti memenuhi persamaan. Di mana kalau kita ada garis lurus, contoh kita ada y sama dengan mx tambah c, semua titik atas ni memenuhi persamaan y sama dengan mx tambah c. Bukan memenuhi persamaan y mx tambah c tau. Maksudnya persamaan ni persamaan kan, kita tahu kita boleh jadi x per a tambah y per b sama dengan 1, a x tambah b y sama dengan c sama dengan 1. Maksudnya ni lah kita panggil persamaan dia ni. Okay. Ataupun sebenarnya memenuhi persamaan kiri dengan kanan lah. Maksudnya memenuhi persamaan kiri dengan kanan dia sama. Sepanjang garis ni, dia mesti bila kita ganti, kita boleh dapat persamaan yang sama. Maksudnya bila ganti dapat persamaan yang sama. Ataupun kiri kanan dia sama je lah. Tu je lah, ingat kiri kanan sama dan memenuhi persamaan. Kiri sama dengan kanan. Nak tukar bentuk ni boleh, terus ganti pun boleh, asalkan kiri sama dengan kanan. Okay, contoh 7, Raja menunjukkan garis lurus. Dia dah bagi garis lurus. Diberi bahawa O ialah asalan, tentukan nilai. Okay, bila asalan kita tahu dia ni kosong, kosong. Tentukan nilai H, K, Q. Okay, H dekat sini. H ni dia potong dekat paksi X. Apa yang kita kena tahu, bila potong paksi X apa jadi? Dekat paksi X, bila dia potong paksi X, Y sama dengan kosong. Tengok balik persamaan kita. Persamaan kita ni, kita tak ada X dengan Y je. 3X tambah 5Y sama dengan 15. Kita tak ada X dengan Y. Kalau kita tahu salah satu, automatik kita boleh tahu yang lagi satu. Sekarang dah ada Y sama dengan kosong. Jadi kita boleh ganti. 3x tambah 5 kosong sama dengan 15. Jadi 3x sama dengan 15. X sama dengan 15 bahagi 3, kita dapat 5. So kita tahu bila y sama kosong, x sama dengan 5. So automatik kita tahu koordinat dekat sini ialah 5,
kosong. Ataupun kita tahu H ni ialah dia punya pintasan. Jadi kita tahu H sama dengan 5. Okay. So B nak cari K. Mana K? K dekat sini. K pula dekat pintasan Y. Kita tahu bila dekat pintasan ni, nampak sini ni pintasan X. Okay. Bila dekat pintasan Y, X sama dengan kosong. So sama boleh ganti dekat sini. So bila X sama dengan kosong, kita tahu 3X tambah 5Y sama dengan 15. X sama dengan kosong kan? Jadi 3 kosong tambah 5 Y sama dengan 15. 5Y sama dengan 15. Y sama dengan 3. Jadi kita tahu sini bila X kosong Y 3. So sini koordinat dia kosong 3. Ataupun kita tahu K sama dengan 3. Okay. So sekarang kita tahu Q ni atas part C. Q ni atas garis lurus. Bila atas garis lurus, dia mesti memenuhi persamaan. Maksudnya kita boleh ganti terus dalam kita punya persamaan. 3X tambah 5Y sama dengan 15. Okay, so sekarang kita tahu kita ada 2Q. Salah satu ni kita dah tahu. Bila ganti 2 automatik, kita tahu Q ni berapa. 2 ni X, Q ni Y lah. So kita ganti X dengan 2, Y dengan Q. 3, 2 tambah 5, Y ialah Q sama dengan 15. 6 sama dengan 5Q sama dengan 6 tambah 5Q sama dengan 15. 5Q sama dengan, pindah pergi belakang, 15 tolak 6 dapat 9. Betul? Jadi Q sama dengan 9/5. Kita dapat 9/5. So P ni 2 dengan 9/5. Okay, sekarang kecerunan garis lurus. Dia ada banyak cara. Bila kecerunan ni ada banyak cara lah. Kecerunan ni sama ada cari Y sama dengan MX tambah C. So kita tahu, kalau kita tukar bentuk ni, kita tahu M ialah kecerunan. Ataupun kecerunan sama juga dengan 2 titik Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ataupun dia boleh juga jadi negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Guna mana-mana jawapan ni still dapat jawapan yang sama. Tapi kalau saya senang guna yang ni lah. Kenapa? Sebab pintasan Y kita dah tahu, pintasan X pun kita dah tahu. Okay. M sama dengan negatif pintasan Y kita ialah 3 per pintasan X kita ialah 5. So inilah jawapan dia. Nak susun sini masih akan dapat jawapan yang sama. Bila kita buat matematik ni memang ada macam kita boleh guna banyak cara. Okay. Kadang-kadang ada satu soalan tu banyak cara. Tak kisah mana-mana asalkan jawapan kita sama. Jawapan memang patut dapat sama. Tak kisah kita guna cara yang mana pun lah. Okay. So yang ni Raja menunjukkan garis lurus diberi bahawa O ialah asalan, tentukan nilai. Inilah sama H, K, Q. So dia kata H ni pintasan X. Bila pintasan X, Y sama dengan kosong, dia ganti dapat H. Yang ni pun sama, dekat pintasan Y, X sama dengan kosong, ganti dapat K. So yang ni sama juga, dia tahu satu titik dah ada satu nilai, kita gantikan dapat Q. Okey, kecerunan ni dia guna yang ni formula pintasan ni.
Tapi macam saya kata tadi, ada banyak cara lah. So nak guna mana-mana pun boleh. Tapi paling senang guna pintasan. Kenapa? Sebab kita dah ada dua-dua nilai, tak payah kira. Kita terus tinggal nak ganti je dan dapatlah dia punya kecerunan. Okay. Contoh 8, tentukan sama ada garis lurus selari dengan garis lurus yang ni. Okey. So kita tahu nak contoh 8, tentukan sama ada garis lurus selari dengan garis lurus yang ni. Bila cakap pasal selari, kita tengah cakap pasal kecerunan. Jadi bila kecerunan dia sama, automatik dia selari. Jadi apa yang kita buat? Kita bandingkan dia punya kecerunan. Macam mana nak cari kecerunan? Kalau kita ada kita tahu kan kecerunan M sama dengan, kalau ada dua titik, kita boleh cari kecerunan. Ataupun kalau kita ada pintasan Y bahagi pintasan X. Kalau kita tak ada benda ni, kita tahu Y sama dengan MX tambah C, boleh dapat kecerunan. Sebab apa yang kita nak buat sekarang ialah kita nak bandingkan dia punya kecerunan. Sebab kalau sama, maksudnya selari macam tu. Okay. So kita ada dua persamaan. Y sama dengan 3X tambah 5. Untuk yang ni kita dah tahu 3 ni M kan. Y sama dengan MX tambah C. M sama dengan 3. Okay. Lepas tu untuk yang ni pula 6X tolak 2Y sama dengan 9. Kita nak tahu kecerunan, kena susun Y sama dengan MX tambah C. Okay, macam kita belajar contoh sebelum ni, kita kena keluarkan Y bagi dia dekat satu kawasan. Y ni positif, senang kita bawa pergi belah kanan lah, bagi dia jadi positif. Okay, negatif 2Y, pindah sebelah lagi satu jadi positif 2Y. Sama dengan, so kawasan ni ada 6X. 9 kena pindah pergi kawasan ni sebab kita nak ada Y je. So jadi tolak 9. Y kena 1Y. Bila nak 1Y kena bahagi semua dengan 2. 2Y bahagi 2 sama dengan 6X bahagi 2 tolak 9/2. Kita dapat Y sama dengan 3X tolak 9/2 ataupun 4.5. Okay. So ini dah dapat Y sama dengan MX tambah C. Kita boleh nampak 3 ni sama dengan M. M sama dengan 3. Jadi kita tengok persamaan garis lurus pertama kecerunan 3. Persamaan garis lurus kedua kecerunan 3. Disebabkan kecerunan sama, maka garis lurus adalah selari. Nak tahu selari, banding kecerunan. Kalau kecerunan sama, maksudnya selari. Okey. So ni samalah, ni yang buku teks punya jawapan. Dia kata dia bandingkan, dia buat Y sama dengan MX tambah C untuk dapat M. So yang ni pun sama, dia tukarkan Y sama dengan MX tambah C sebab nak keluarkan M. Bila sama, automatik selari. Maksudnya garis ni selari dengan garis ni. Okey. So contoh 9 sama juga, tentukan selari. Bila selari kita banding kecerunan. Bila kecerunan sama maksudnya selari. Okey. So Y sama dengan 3X tambah 8. So
Y sama dengan MX tambah C, betul. M ialah kecerunan. Kalau kita tengok Y sama dengan MX tambah C, ini ialah dia punya M. M sama dengan 3. Ni tak payah tulis direct pun tak apa. Ni just untuk yang tak nampak M tu dekat mana. M sama dengan 3. Okey, yang ni pula 6Y sama dengan 3X tolak 9. Kita nak jadikan Y sama dengan MX tambah C. Kita buat banyak latihan kan sebelum ni. Nak jadikan Y ni kena 1Y. Nak jadikan Y kena bahagi 6. So bahagi 6 bahagi 6. So Y sama dengan, bila kita potong kita dapat X per 2 tolak 9 dengan 6 kita kecilkan bahagi sifar 3 dapat 3 per 2. So yang ni Y sama dengan X per 2 sama juga dengan 1 per 2X tolak 3 per 2. Jadi kita nampak ini ialah dia punya M. M ni yang depan X. So M sama dengan 1 per 2. Jadi tak sama yang ni, kecerunan yang ni dengan kecerunan yang ni tak sama. Bila tak sama kita kata yang ni tidak selari dengan yang ni. Y sama dengan 3X tambah 8 tidak selari dengan 6Y sama dengan 3X tolak 9. Okay, dia kata sama, nak tahu selari ke tak, kena banding dia punya kecerunan. Ni kecerunan 3. Ni kecerunan 1 per 2. Bila kecerunan tak sama, jadi tidak selari. Okay. Ni pula, diberi bahawa garis lurus adalah selari. Bila kita nampak perkataan selari, terus kita tahu kecerunan sama. Okay. Kecerunan dia mesti sama. Hitung nilai H. Okay. So, kita boleh bandingkan dia punya kecerunan. So, kita tengok. 4X tambah 3Y sama dengan 18. Nak tahu kecerunan, bila kita susun macam ni, baru kita boleh dapat dia punya M. So, kita nak susun macam ni. Y dekat depan. Jadi 4X bawa pergi belakang. 3Y sama dengan negatif 4X tambah 18. Okay. Jadi kita ada Y dekat depan. Kita nak Y sahaja ataupun 1Y. Bahagi 3 dapat Y sama dengan negatif 4 per 3X tambah 18 per 3. Jadi ini nampak Y sama dengan MX tambah C. Depan X ialah M. Depan X negatif 4 per 3. M sama dengan negatif 4 per 3. Okay. M sama dengan negatif 4 per 3. So, kita tahu dia selari. Bila yang ni selari, yang ni pun mesti M sama dengan negatif 4 per 3. Tapi tak apa, kita susun dulu. Kita nak bandingkan, kita kena susunlah dalam bentuk M. Baru kita boleh ganti kan. So, 2X tambah HY sama dengan 20. Nak susun bentuk ni, Y mesti dekat depan. So, kita Y ni kita kekalkan kat satu kawasan. Yang ni yang pindah pergi belakang. So, HY sama dengan 2X pindah belakang jadi negatif 2X tambah 20 yang ada ni. So, X ni saya susun siap-siap dekat depan sebab MX. Kita nak X dekat depan. Okay. So, yang ni kita nak 1Y. So, semua kena bagi dengan H. HY bagi H sama dengan negatif 2 X bagi H tambah 20 bagi H. So, Y sama dengan negatif 2 per HX tambah 20 per H. So, kita tahu kecerunan sama. M ni negatif 4 per 3. Ini pun M, betul? Jadi, ini pun mesti sama dengan negatif 4 per 3. Jadi, kita dah boleh samakan. Negatif 2 per H sama dengan negatif 4 per 3. Boleh darab silang kan? Negatif dengan negatif kita boleh potong. 2 darab 3, 6. H darab 4, 4H. So, 4H sama dengan 6. H sama dengan 6 bahagi 4.
boleh kecilkan dapat 3/2. Jadi H dia 3/2. So macam tu lah, bila cakap pasal selari ni kita tengah cakap pasal kecerunan. Bila selari jangan lupa kecerunan mesti sama. Okey? So ni jawapan buku teks. Okey, so dia kata selari. So apa dia buat? Dia keluarkan kecerunan siap-siap. Yang ni pun dia keluarkan kecerunan. Kenapa? Sebab baru kita boleh banding. Sebab kita tahu bila selari maksudnya kecerunan sama. So kita dapatlah H sama dengan 3/2.